more people are migrating than ever before, posing enormous challenges and opportunities for individuals, countries, and the entire world. Now, more than 250 million people live outside their country of birth. Most of them are economic migrants who leave their home countries seeking better jobs and economic opportunities abroad. They're also fleeing persecution, often blurring the line between economic migrants and refugees. But the distinction between the two has major consequences. Many people are increasingly displaced by natural disasters and climate change. And despite the international convention, it's typically individual countries that decide whether to recognize migrants as refugees and grant them legal protections. Humans are always on the move. Migration is one such movement. It refers to how people move from one area to another. This can be permanent, temporary, or seasonal. It can be voluntary or forced. There are many reasons why people migrate. These are called push and pull factors. Pull factors are reasons why people move to an area, like work opportunities, good social services, safety and freedom of speech, and the climate. Push factors are reasons why people leave their homes, like lack of work and resources, war and political insecurity, crime and social unrest, or natural disasters like floods and earthquakes. Migrant workers are often seasonal. They go to find temporary jobs in agriculture or industry. All this means that people with different languages, cultures, and race are now mixed up in different parts of the world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli panel mini webinar kita pada kali ini. Seperti yang kita sedia maklum, tema bagi mini webinar kita pada kali ini adalah migrasi dan perubahan iklim yang akan dibincangkan oleh panel-panel kita pada kali ini. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada kali ini, yaitu ahli panel kita yang pertama yang bergaya ialah Ruzaini binti Ajik yang memegang kad metrik di 2018-208-5176. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang comel ialah Adila binti Dahim yang memegang kad metrik bernombor di 2018-208-5087. Kemudian, ahli panel kita yang berkacamata ialah Siti Alisa Ismahani binti Mustamin yang memegang kad metrik bernombor di 2018-208-6167. Dan ahli panel kita yang cantik lagi manis ialah Nur Sabrina binti Muhammad Tamizi yang memegang kad metrik bernombor di 2018-208-6170. Dan ahli panel kita yang terakhir yang pemalu tetapi petah berkata ialah Nur Azwatul binti Ejol yang memegang kad metrik yang bernombor di 2018-208-5085. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk mini webinar pada hari ini. Seperti yang kita ketahui secara umum, iklim merupakan keadaan cuaca yang berlaku di suatu tempat dalam satu tempo masa yang lama atau panjang, manakala migrasi pula perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan-tujuan tertentu, sama ada secara kekal atau sementara. Baiklah, saya ingin bertanya kepada panel kita yang pertama, yaitu Saudari Ruzaini. Bolehkah Saudari Ruzaini mengupaskan atau mengulaskan dengan lebih lanjut tentang tajuk yang Saudari Ruzaini telah pilih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruzaini binti Ajik, nomor kad metrik di 2018-2085176. So, hari ini kami akan mengadakan sesi mini webinar di mana tema yang diberikan adalah migrasi dan perubahan iklim. Tajuk saya ialah perubahan iklim, kesan kepada kesihatan persekitaran dan penduduk. Iklim adalah keadaan cuaca sesuatu kawasan untuk jangka masa yang panjang. Perubahan unsur-unsur iklim seperti suhu, kelembapan udara, angin dan hujan dalam jangka masa yang panjang, yaitu dalam tempo 10 tahun hingga ke 10.000 tahun. Pada masa kini, konsep perubahan iklim juga dirujuk kepada fenomena pemanasan global, iaitu fenomena meningkatnya suhu permukaan bumi
sama ada di darat ataupun di laut yang berlaku di seluruh dunia. Sejak dahulu lagi, dikatakan telah berlaku kejadian letupan ais benua yang dikaitkan dengan keadaan aras laut yang relatif rendah dan juga dikaitkan dengan keadaan aras laut yang relatif tinggi. Umumnya, perubahan iklim yang berlaku ini adalah disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri, di mana perkara ini telah menyebabkan berlakunya pemanasan global seperti aktiviti industri, aktiviti pengangkutan dan penyahutanan. Oleh hal yang demikian, hal ini telah memberi kesan kepada persekitaran fizikal dan persekitaran manusia. Iklim panas dijangka akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan haba serta kejadian kematian dan memburukkan lagi keadaan kualiti udara. Perubahan iklim akan meningkatkan kekerapan dan kekuatan peristiwa lampau seperti banjir, kemarau dan ribut yang mengancam keselamatan manusia serta kesihatan. Secara umumnya, terdapat beberapa perubahan iklim yang memberi kesan kepada manusia. Antaranya ialah gelombang haba dan kualiti udara yang rendah. Gelombang haba boleh menyebabkan berlakunya strok haba dan dehidrasi. Haba yang lebih tinggi adalah lebih cenderung dengan memberi kesan kepada penduduk di latitud utara di mana penduduk kurang bersedia untuk menghadapi suhu yang tinggi. Kanak-kanak kecil, orang tua, orang yang mempunyai masalah kesihatan dan golongan miskin adalah lebih lemah dan mudah untuk mendapat penyakit stroke ini. Dijangkakan pada tahun 2050, penduduk Amerika Syarikat yang berumur lebih daripada 65 tahun akan meningkatkan kadar kematian daripada 12% kepada 21%. Hal ini adalah kerana penduduk mudah terdedah dengan keadaan haba yang lebih tinggi. Perubahan iklim akan membawa kepada gelombang haba yang lebih teruk dan dalam tempoh masa yang lama pada musim panas. Kebiasaannya, bandar adalah lebih panas berbanding dengan kawasan di luar bandar. Gelombang haba ini sudah tentu akan menyebabkan berlakunya meningkatan permintaan untuk tenaga elektrik di musim panas bagi memperoleh penyaman udara. Perkara ini telah meningkatkan lagi pencemaran udara dan pelepasan gas rumah hijau dari loji-loji jana kuasa. Kesan gelombang haba pada masa hadapan kemungkinan semakin teruk, terutama sekali di metropolitan besar. Sebagai contoh, di Los Angeles, kematian tahunan berkaitan haba akan meningkat 2 hingga 7 kali ganda bergantung kepada perubahan masa dan pelepasan gas rumah hijau. Seterusnya, kesan daripada kualiti udara yang rendah akan memberi impak yang besar kepada penduduk di sesuatu kawasan. Sejak tahun 1970-an lagi, rakyat Amerika hidup di kawasan yang tidak mengikuti standard kualiti di mana pihak berkuasa telah mengesan suhu yang lebih panas dan berlaku pencemaran udara yang berbahaya kepada rakyat. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya gejala pernafasan seperti penyakit asma dan penyakit paru-paru yang lain. Perkara ini adalah sangat berbahaya, terutama sekali untuk kanak-kanak, golongan orang tua dan orang yang mempunyai penyakit kronik. Sekiranya pelepasan pencemaran udara masih dalam keadaan tetap sehingga pada hari ini, maka amaran bilangan ozon merah kepada rakyat Amerika Syarikat di mana sebanyak 68% akan memberi kesan yang negatif kepada mereka. Apabila berlakunya perubahan iklim secara mendadak di sesuatu kawasan,
Sudah tentu perkara ini akan memberi kesan yang buruk kepada penduduk. Hal ini akan menyebabkan penduduk untuk bertindak dalam bermigrasi ke luar negara untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, selamat dan sejahtera. Secara umumnya, migrasi boleh dikategorikan kepada migrasi dalaman, internal migration, dan migrasi antarabangsa, international migration. Migrasi dalaman adalah apabila seseorang itu berpindah ataupun menetap dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain di dalam sempadan sesebuah negara. Orang yang keluar dari tempat asal mereka akan dipanggil sebagai migran keluar, manakala orang yang memasuki tempat yang ditujuinya pula akan dipanggil sebagai migran masuk. Namun demikian, perubahan iklim yang berlaku dalam sesebuah negara telah memberi kesan kepada penduduk untuk berhijrah secara antarabangsa. Migrasi antarabangsa adalah melibatkan perpindahan seseorang dari sesebuah negara ke sesebuah negara yang lain. Di sini, orang yang keluar berpindah dari sebuah negara itu dipanggil imigran, manakala orang yang masuk ke dalam sesebuah negara itu pula dipanggil imigran. Fenomena migrasi di Amerika Syarikat juga turut menyaksikan kemasukan migran dari benua Asia. Secara kesimpulannya, perubahan iklim ini telah memberi kesan yang sangat besar kepada penduduk sehingga memaksa mereka untuk bertindak dalam bermigrasi ke luar negara. Walaupun kesan-kesan iklim telah mengubah potensi untuk menjejaskan kesihatan manusia di Amerika Syarikat dan seluruh dunia, namun terdapat banyak perkara yang boleh dilakukan bagi bersedia lebih awal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan iklim ini yang berlaku pada masa kini dan pada masa hadapan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Uluzaini ulasan beserta fakta tentang perubahan iklim dan migrasi yang saudari telah berikan ini amat bernas dan berilmiah. Kita sendiri dapat melihat pada era ini bahwa ramai penduduk yang telah berhijrah atau bermigrasi ke kawasan-kawasan yang lebih tengah atau ke kawasan-kawasan pedalaman yang lebih jauh daripada kawasan laut. Bolehkah Saudari Adila mengulaskan kenapa perkara ini berlaku dan apakah perkaitan antara migrasi atau perpindahan penduduk dengan perubahan iklim? Terima kasih kepada moderator. Sebelum saya mengupas tajuk yang telah saya pilih, saya ingin menekankan sekali lagi bahawa iklim secara ringkasnya merupakan fenomena alam yang berlaku dalam jangka masa yang lama, manakala migrasi pula merupakan perpindahan penduduk daripada satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan ataupun sebab-sebab tertentu, sama ada kekal ataupun sementara. Okey, perubahan iklim adalah cabaran global yang paling serius yang dihadapi pada abad ke-21 dan ia telah menjadi cabaran bagi pengurusan pembangunan bandar yang perlahan-lahan akan mempengaruhi keadaan persekitaran bandar dalam jangka masa tertentu. Okey, perubahan iklim ia akan mengakibatkan berlakunya gangguan kitaran hidrologi serantau seperti sejatan, transpirasi, larian air bawah tanah dan hujan, dan ini telah menyebabkan implikasi kepada kuantiti dan kualiti air serantau. Okey, hasilnya ini akan meningkatkan intensiti air hujan dan ia juga boleh menyebabkan musim hujan yang berpanjangan yang menyebabkan kawasan tersebut berisiko untuk mengalami banjir. Okey, selain itu, pemanasan global juga yang berlaku juga telah memberi kesan terhadap peningkatan suhu dan ini telah mengakibatkan pencarian glasier yang boleh mempengaruhi berlakunya kenaikan permukaan laut. Biasanya glasier dan letupan ais akan cair pada kadar yang tetap pada musim panas. Namun, apabila tiba musim sejuk, salji yang dihasilkan daripada laut akan menguap dan akan mengimbangi semula air
ataupun kadar cairan tersebut. Namun semenjak kebelakangan ini, suhu tinggi yang berpanjangan hasil daripada pemanasan global telah menyaksikan kadar cairan salji yang lebih cepat berbanding sebelum ini. Jadi ini akan meningkatkan lagi paras air laut dan perubahan ketinggian permukaan laut, bukan sahaja boleh mengganggu kehidupan orang ramai, tapi ia juga akan menyebabkan berlakunya banjir di kawasan pesisir dan tanah bandar yang rendah. Okey, antara faktor-faktor lain yang menyebabkan peningkatan aras laut ialah disebabkan oleh pengembangan haba. Okey, pengembangan haba ini berlaku apabila air dipanaskan, maka ia akan mengembang. Apabila separuh daripada kenaikan paras laut dalam beberapa abad yang lalu disebabkan oleh suhu laut yang lebih panas dan ia memerlukan lebih banyak ruang, maka apabila ini berlaku, ia akan menyebabkan paras laut semakin meningkat. Okey, selain faktor yang selanjutnya, iaitu faktor kelesapan ais di Greenland dan Antartika Barat. Okey, untuk glasier dan letupan ais, kenaikan suhu telah mempercepatkan kecairan letupan ais yang besar di Greenland dan di Antartika. Sehubungan dengan itu, ahli sains juga percaya bahawa ais yang cair di permukaan dan lautan di bawah letupan ais sedang mengalami kecairan pada kadar yang lebih cepat. Maka ini akan menyebabkan kadar aras laut tersebut akan semakin meningkat. Jadi, apakah kesannya? Okey, antara kesan-kesannya sudah tentulah kesan terhadap penduduk. Penduduk yang tinggal berdekatan dengan laut atau yang tinggal di tepi-tepi laut tersebut, mereka akan mula berhijrah ataupun mereka akan mula bermigrasi ke tempat-tempat lain yang lebih selamat untuk mereka duduki. Okey, fenomena ataupun kejadian ini saya dapat katakan bahawa ia telah berlaku di negara jiran iaitu Indonesia, iaitu di kawasan Bandar Semarang. Okey, Bandar Semarang merupakan antara bandar yang berdekatan dengan Laut Laut Java. Okey, jika kita teroka atau melihat sendiri di laman sesawang, kita akan lihat bahawa Bandar Semarang telah menunjukkan ataupun membuktikan bahawa kenaikan aras laut memberi impak yang sangat besar kepada bandar tersebut. Jadi kita akan melihat struktur bangunan rumah yang dibina adalah tinggi-tinggi ataupun dinaikkan, dan pembinaan-pembinaan benteng yang banyak, dan juga kita akan melihat banyak penambakan yang akan berlaku, dan yang paling ketara sekali adalah penduduk di kawasan bandar tersebut semakin berkurang kerana tindakan yang mereka ambil untuk berhijrah ataupun bermigrasi ke tempat-tempat yang jauh daripada kawasan laut tersebut. Jadi, Nila Adriani juga telah mengatakan dalam penulisan jurnal beliau bahawa faktor utama yang mendorong masyarakat Bandar Semarang untuk bermigrasi adalah disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan kerana kenaikan permukaan laut yang semakin tinggi akibat perubahan iklim global dan masyarakat yang telah bermigrasi akibat daripada fenomena ini yang lebih dikenali. Contohnya, orang yang bermigrasi tersebut, mereka lebih dikenali sebagai climate migrant ataupun migrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Maka ini akan mengakibatkan ataupun menyebabkan risiko bagi penduduk yang tinggal di kawasan tepi-tepi pantai tersebut ataupun tepi laut tersebut. Mereka akan mengalami gangguan kepada aktiviti harian mereka, menyebabkan gangguan kepada
jiwa ataupun mereka akan lebih gelisah dalam diri mereka, kesihatan mereka juga akan semakin terancam dan menyebabkan kematian dan seterusnya menyebabkan kerosakan dan kehilangan harta benda mereka. Okey. Akibat daripada risiko ini, ia secara langsung akan ditanggung oleh penduduk dan keadaan atau masalah yang mereka tanggung ini akan memaksa mereka untuk membuat keputusan untuk mencari tempat-tempat yang lebih selamat dan lebih selesa agar kesan yang mereka rasakan sekarang akan semakin berkurang. Okey. Maka usaha untuk menjangkau fenomena perubahan iklim ini dan kenaikan paras laut ini sudah tentu akan berbeza dengan negara-negara yang kaya ataupun yang lebih maju. Negara-negara kaya, mereka akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi kawasan pantai mereka. Contohnya, mereka akan membina tembok-tembok penghalang untuk kemasukan air laut. Sedangkan negara-negara miskin hanya mampu memindahkan penduduk mereka ke tempat yang lebih tinggi ataupun ke tempat-tempat yang lebih jauh daripada pantai tersebut. Oleh itu, masalah permukaan air laut ini ia akan memburukkan lagi keadaan persekitaran, terutamanya kawasan yang berdekatan dengan persisiran pantai, kerana penduduk sudah tentu tidak mampu untuk berbuat aktiviti yang sama sepanjang hari. Jadi ini akan menghalang diri mereka daripada perasaan mereka ataupun perasaan mereka yang semakin bosan ataupun semakin putus asa untuk menghadapi masalah ini, akan mengganggu aktiviti-aktiviti mereka. Jadi ini akan menyebabkan penduduk akan berasa semakin tidak selesa dan kemudian menyebabkan mereka untuk mengambil keputusan untuk bermigrasi ataupun berhijrah ke tempat lain kerana tempat tinggal mereka, mata pencaharian mereka, keselesaan hidup mereka dan kualiti persekitaran mereka yang semakin memburuk akibat daripada kenaikan paras laut tersebut. Okey. Akhir kata, dapatlah disimpulkan bahawa kenaikan arus laut ini telah menyebabkan banyak kesan kepada penduduk, terutamanya yang tinggal berdekatan dengan laut ataupun yang tinggal di tepi-tepi pantai. Antaranya seperti ia telah menimbulkan banyak kerugian kepada penduduk, terutamanya kerugian dari bidang pertanian, kerana kenaikan paras laut akan menyebabkan banjir. Jadi banjir tersebut akan bertakung terlalu lama sehingga menyebabkan tanaman mereka mati. Selain itu, ia juga telah menyebabkan kemusnahan kepada harta benda penduduk kerana banjir yang besar telah menyebabkan rumah-rumah mereka tenggelam dan barangan mereka juga akan hanyut. Kesan yang paling utama adalah fenomena ini akan menyebabkan kesihatan mereka semakin terjejas dan sehingga menyebabkan kematian berlaku. Maka ini ataupun kesan ini akan menyebabkan penduduk berpindah ke tempat lain atau lebih dikenali sebagai bermigrasi ke tempat lain untuk mencari kawasan-kawasan tempat tinggal yang lebih selamat untuk diduduki. Maka saya kira ini sahaja hujah ataupun pendapat ataupun kajian saya tentang tajuk yang telah saya ambil, iaitu kejadian migrasi di Indonesia akibat daripada perubahan iklim, iaitu yang terdapat di Bandar Semarang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih Saudari Adila atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita yang seterusnya, yaitu Saudari Alisa. Bolehkah Saudari Alisa menerangkan dan menghujahkan tentang tajuk yang telah Saudari pilih? Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan bercakap mengenai implikasi perubahan iklim terhadap migrasi.
Okey, yang pertama sekali terjadinya imigrasi atau perpindahan penduduk ini dari sebuah tempat ke tempat yang lain dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Pola perubahan migrasi ternyata tidak hanya terbatas pada faktor demografi sahaja, namun juga disebabkan oleh perubahan iklim. Okey, gelombang pelarian yang berpindah akibat kegagalan tanaman, kemarau dan kenaikan paras laut akan meningkat secara mendadak dalam tempoh 3 dekad yang akan datang. Sekiranya kerajaan-kerajaan dunia tidak dicampur tangan, peningkatan itu akan terus meningkat dengan mendadak. Okey, perubahan iklim telah menjadi ejen penghijrahan yang memaksa individu dan keluarga malah seluruh komuniti untuk mencari tempat tinggal yang lebih berdaya maju. Okey, salah satu perubahan iklim ialah kenaikan suhu bumi dan kemarau. Kenaikan suhu bumi dan kemarau ini telah menyebabkan kekeringan, kemusnahan tanaman dan memburukkan lagi kemiskinan dan kelaparan. Seperti yang kita tahu, kemarau adalah keadaan di mana kawasan tertentu berada di bawah putaran hujan, menyebabkan kekurangan bekalan air dalam jangka yang panjang. Kemarau boleh berterusan sampai beberapa bulan atau tahun yang memberikan impak besar kepada ekosistem dan pertanian kawasan yang terjejas dan akan menjejaskan ekonomi tempatan. Musim kering tahunan terutama di kawasan tropika dengan ketara meningkatkan peluang mengakibatkan kemarau dan kebakaran akan berlaku. Tempoh kemarau yang panjang dan berterusan boleh memburukkan lagi keadaan kemarau dan mempercepatkan penyejatan wap air. Kemarau yang berpanjangan telah menyebabkan migrasi besar-besaran dan krisis kemanusiaan berlaku. Okey, fenomena imigrasi ini semakin menonjol terutama di negara-negara di Afrika. Sebilangan pendatang mengatakan mereka berhijrah kerana tidak mempunyai makanan untuk dimakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kekurangan makanan adalah penyebab utama penghijrahan orang ke tempat yang lain. Okey, Bank Dunia juga mengatakan bahawa dalam 5 tahun ke hadapan, hampir 4 juta orang Amerika Tengah akan dipaksa keluar dari wilayah tersebut akibat perubahan iklim. Untuk memindahkan populasi sebegitu besar adalah satu cabaran dan memperburukkan risiko untuk menggoyahkan negara-negara pendatang seperti Amerika Syarikat. Okey, penduduk di Afrika mengalami tanaman yang musnah seperti tanaman jagung dan telaga telaga airnya yang semakin mengering. Penduduk Afrika juga terpaksa menjual ternakannya dan berhijrah bersama dengan beribu-beribu petani yang lain ke kawasan-kawasan bandar utama berikutan kemarau yang terburuk melanda. Kemarau yang terburuk melanda Afrika, khususnya di kawasan yang pernah bergelut dengan konflik-konflik peperangan, disebabkan oleh kekurangan kadar air hujan yang turun di negara tersebut selama berbulan-bulan, telah mengancam jutaan masyarakat petani di kawasan itu yang sudah lama menjalani kehidupan yang tidak menentu dan akan mengalami kekurangan sumber makanan yang paling teruk di kawasan itu. Okey, situasi kering itu menambahkan lagi kesengsaraan penduduk apabila sektor pertanian yang merupakan tulang belakang utama ekonomi Afrika, di mana hampir 15 juta penduduk di negara itu
bekerja di sektor pertanian di 20 wilayah yang memberi kesan buruk kemarau disebabkan oleh perubahan iklim tersebut. Berlakunya imigrasi penduduk Afrika ini di negara-negara di bandar-bandar utama yang berhampiran. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya. Sungguh menarik perkongsian Saudari Alisa. Terima kasih Saudari Alisa atas perkongsian tersebut. Seterusnya saya ingin mendengar ulasan ataupun perkongsian dengan lebih lanjut tentang pengaruh iklim terhadap migrasi. Dipersilakan. Nama saya Nur Sabrina daripada kumpulan B, Geografi Penduduk. Okay. Bagi tajuk kumpulan kami, tema yang kami perolehi ialah perubahan iklim yang mempengaruhi migrasi. Okay. Dekat sini saya nak simpulkan apa itu maksud iklim. Secara puratanya, iklim merupakan cuaca purata atau lebih terperinci sebagai keterangan statistik dalam bab purata dan kepelbagaian kuantiti yang berkaitan untuk tempoh masa bermula dari bulan ke ribuan atau jutaan tahun. Tempoh yang biasa diguna pakai kalau bab iklim ni ialah anggaran 30 tahun sebagaimana yang ditakrifkan oleh Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO. Kuantiti yang biasa kita ukur iaitu seperti suhu permukaan, jumlah hujan dan angin. Okay, sistem iklim ini dia sangat kompleks tau. Dia sangat kompleks. Dia terdiri daripada 5 komponen. Pertama, geomorfologi. Yang kedua, litosfera, hidrosfera, cryosfera dan atmosfera. Okay. Perubahan iklim walaupun orang kata tak terlalu bukan merupakan faktor utama iaitu berlakunya migrasi, tetapi ada sumber yang mengatakan perubahan iklim ini juga mempengaruhi migrasi. Antaranya ialah perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan aras air laut. Okey, macam ni. Bila berlaku peningkatan air laut, kawasan pantai dia akan berkurang. Okey, kawasan pantai berkurang. Jadinya penduduk dekat situ dia tak dapat nak jalankan penempatan, tak sempat nak buat tak cukup nak jalankan, tak cukup permukaan untuk buat kawasan perumahan, pentempatan. Jadi mereka akan bermigrasi. Sebab daripada ni kerana kalau dah kawasan pantai tu dinaikkan air, macam mana diorang nak buat rumah kan? Jadinya diorang akan bermigrasi ke kawasan lain. Jadinya faktor perubahan iklim dekat kawasan tersebut akan mempengaruhi migrasi. Jadi penduduk kat situ akan bermigrasi ke tempat lain untuk meneruskan kelangsungan hidup, untuk mencari sumber pendapatan, sumber makanan. Okey, kalau tak mereka akan mengalami kebuluran lah, tak dapat teruskan kehidupan harian. Okey, seterusnya perubahan iklim ini juga akan menyebabkan persaingan terhadap sumber. Okey, contohnya apa yang saya katakan, perubahan iklim yang menyebabkan perubahan corak cuaca akan berubah-ubah dan kenaikan paras air laut. Semua ini merupakan bukti jelas yang membimbangkan bencana alam seperti taufan, kebakaran hutan, kemarau pula mengancam bekalan dunia, menyebabkan manusia hilang tempat tinggal. Kan? Hilang tempat tinggal, hilang sumber makanan. Kesannya menyebabkan kawasan kat situ mengalami masalah kemiskinan, masalah kebuluran. Jadi perubahan iklim ni turut menjejaskan ekonomi, bukan menjejaskan kehidupan harian juga, tapi menjejaskan kehidupan sosial, kehidupan politik di sesuatu kawasan tu. Jadinya hal ini menyebabkan berlaku migrasi dalaman maupun luaran. Contohnya saya dapat simpulkan di Afrika telah mencatatkan 20% penduduk
kebuluran dan puluhan juta terpaksa meninggalkan kediaman untuk mencari sumber makanan, perlindungan dan pekerjaan. Kesan daripada perubahan iklim sekaligus menyebabkan berlakunya migrasi. Okay. Sebab kekurangan sumber dekat kawasan tu, penduduk kat situ akan bermigrasi keluar untuk meneruskan kehidupan mereka yang seterusnya. Okey, macam itulah. Okey, yang ketiga, disebabkan oleh penduduk yang besar. Contohnya kan, penduduk besar. Kawasan kat situ mempunyai iklim yang baik. Okey, sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian, aktiviti perindustrian ataupun aktiviti ekonomi. Memang sesuai kat kawasan tersebut. Bila penduduk kat situ terlalu besar, terlalu padat, kita akan kekurangan pekerjaan jugalah, sebab mungkin tak ada peluang kat situ, kota kat situ akan berkurang. Jadinya mereka akan bermigrasi. Mereka akan bawa keluarga pun, ataupun bujang ke berkeluarga, mereka akan bermigrasi mencari kawasan penempatan lain untuk meneruskan kehidupan lah. Jadinya berlaku juga migrasi kat situ kan. Okey, seterusnya ialah aktiviti manusia. Okey, aktiviti manusia seperti kebakaran hutan, membakar hutan untuk tujuan pertanian. Aktiviti manusia seperti melepaskan gas-gas berbahaya seperti aktiviti pengangkutan, aktiviti perindustrian. Hasil daripada aktiviti manusia lah yang tidak bertanggungjawab akan menyebabkan climate change dalam tempoh jangka yang panjang. Okay, menyebabkan pemanasan global. Jadinya kawasan tersebut akan jadi pemanasan global. Pemanasan global mungkin akan mempengaruhi faktor-faktor lain seperti peningkatan aras laut, pencemaran. Tidak sesuai untuk menetap di situ. Jadinya mereka akan bermigrasi ke kawasan yang lebih baik untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey, dari situ saya dapat simpulkan bahawa banyak juga faktor punca yang mempengaruhi perubahan iklim ni yang kesan kepada berlakunya migrasi luaran maupun dalaman. Yang dapat saya simpulkan, banyak juga, bukan hanya di luar negara, maupun di Malaysia. Di Malaysia pun terjadinya faktor perubahan iklim yang mempengaruhi migrasi ni di Malaysia. Tapi iklim ini nak saya tekankan, iklim ni merupakan topik yang besar. Okay, dia berbeza. Iklim dengan cuaca berbeza. Cuaca ni tempoh masa yang pendek, tapi bila iklim dia memakan masa yang panjang lah. Panjang untuk proses dia memakan masa yang panjang. Itulah bab kata Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO bahawa iklim ini kita dianggarkan mengambil masa dalam 30 tahun. Okay? 30 tahun tempoh dia. Itu je yang saya dapat berikan sedikit. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sabrina kerana telah membuka minda dan persoalan kami tentang perubahan iklim ini sememangnya dapat mempengaruhi migrasi penduduk. Baiklah, daripada kesemua ulasan dan perkongsian tentang topik mini webinar kita pada kali ini, saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu Saudari Nur Azwatul, tentang apakah pula yang saudari ingin berkongsi kepada kami tentang topik kita pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azwatul Ejul akan memberikan pendapat tentang menangani isu perubahan iklim melalui gaya hidup lestari. Suhu bumi meningkat pada kadar berbeza mengikut benua dan kawasan tertentu, dan pemanasan sistem iklim bukan perkara kecil yang boleh diabaikan. Manusia adalah punca gangguan sistem iklim yang paling ketara. Sejak pertengahan abad ke-20, perubahan suhu dunia berpunca daripada pemanasan global yang berterusan
dengan purata suhu permukaan bumi meningkat lebih 1 darjah Celsius sejak era praindustri. Satu petanda aras yang digunakan secara meluas untuk mengukur pemanasan global. Suhu global meningkat 0.5 darjah Celsius dari 1880 hingga 2012 dan ia diramal meningkat 6 darjah Celsius dalam tempoh seabad akan datang. Rentetan itu, aras laut meningkat 0.19 meter dari 1901 hingga 2010 dan dijangka meningkat hingga 1 meter pada tahun 2100. Kandungan karbon dioksida dalam atmosfera turut meningkat 40% kepada 391 ppm pada 2011 berbanding 320 ppm pada tahun 1960. Punca perubahan iklim global. Perubahan iklim global adalah fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau membabitkan kumpulan gas iaitu karbon dioksida, karbon monoksida, kloroflorokarbon, metana, nitrogen oksida yang menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Kumpulan gas ini membenarkan bahang matahari menembusi tetapi menghalang pembebasan semua bahang bumi ke atmosfera. Peningkatan kepekatan CO2 akan memerangkap haba dalam sistem iklim bumi dan sejak 3 abad lalu, laporan IPCC juga mendapati sistem iklim bumi berada tidak seimbang iaitu menerima lebih haba daripada matahari berbanding haba yang keluar daripada sistem berkenaan. Bekas Naib Pengerusi Kumpulan Kerja 1 Panel Perubahan Iklim antara Kerajaan IPCC Prof. Dr. Fredolin Tanggang dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, perubahan iklim berlaku disebabkan pemanasan sistem iklim global dan ia perkara yang nyata. Menurut beliau, kajian mendapati suhu global meningkat 0.85 darjah Celsius dalam tempoh seabad lalu dan dijangka terus meningkat dengan purata 6 darjah Celsius dalam tempoh seabad yang akan datang. Punca utama perubahan iklim adalah peningkatan gas rumah hijau yang dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon. China dan Amerika Syarikat menyumbang kira-kira 40% pelepasan gas rumah hijau global. Perubahan suhu secara dramatik berpunca daripada penggunaan lebih banyak bahan api fosil seperti minyak, gas dan batu arang menyebabkan peningkatan kepekatan gas rumah hijau. Malahan penebangan hutan secara berleluasa dan tidak terkawal serta perubahan guna tanah yang tidak lestari turut menyumbang kepada isu ini. Impak perubahan iklim global. Perubahan iklim bukan sahaja memberi tekanan kepada persekitaran, malah menjejaskan sistem ekonomi, sosial dan politik. Perubahan iklim merujuk perubahan terhadap ciri-ciri iklim termasuk suhu dunia, kelembapan, jumlah hujan, angin dan peristiwa hujan ekstrim dalam jangka masa panjang. Kenaikan suhu planet bumi melebihi 1.5 darjah Celsius akan memburukkan risiko bencana alam seperti kemarau, banjir, gelombang haba, kekurangan makanan dan kemiskinan kepada ratusan manusia di seluruh dunia, terutama di kawasan rendah, delta, pesisir pantai dan pulau-pulau. Kemarau panjang, banjir besar dan kenaikan aras laut yang semakin kerap berlaku rentetan, kesan pemanasan global akan turut menjejaskan kawasan penempatan dan pertanian. Gangguan terhadap aktiviti pertanian akan menjejaskan pengeluaran makanan yang berpotensi menyebabkan berlakunya kekurangan serta krisis makanan yang membawa kepada kebuluran, kekurangan zat dan penyebaran wabak penyakit. Kajian saintis juga mendapati Kutub Utara dan Arktik adalah antara rantau yang paling terkesan akibat perubahan iklim. Direkodkan Kutub Utara panas 2 kali lebih cepat berbanding planet lain sejak lebih seabad lalu dan sejak 6 tahun yang lalu, Arktik mencatatkan suhu paling panas di rantau ini. Ini boleh menyebabkan suhu air laut juga meningkat dari semasa ke semasa. Paling membimbangkan, setiap tahun, ais yang mencair di Greenland, sebuah pulau ais terbesar selepas Antartika, meningkat paras laut dunia sebanyak 0.7 mm.
Jika semua ais di Greenland cair atau menjadi bongkar ais, lautan dunia akan naik sebanyak 7.4 meter. Ais yang mencair dari kutub Antartika, Arktik dan Greenland akan menaikkan paras air laut yang berisiko menenggelamkan sebagian besar penempatan manusia. Para saintis turut memberi amaran bahawa paras laut dijangka meningkat sebanyak 1.3 meter menjelang 2100 seandainya suhu permukaan bumi mencecah 3.5 darjah Celsius. Justru, isu perubahan iklim menjanjikan ancaman besar buat komuniti miskin di negara membangun seperti India, Indonesia dan Filipina. Golongan yang dalam kesempitan hidup tidak mampu melindungi diri mereka daripada impaknya. Malahan, menurut IPCC, sebarang kenaikan suhu yang menyumbang kepada pemanasan global akan memberi kesan negatif terhadap kesihatan manusia. Antara lain meningkatkan risiko beberapa penyakit bawah vektor seperti malaria dan demam denggi yang dijangka meningkat dengan pemanasan dari 1.5 darjah Celsius ke 2 darjah Celsius. Manusia perlu berubah ke arah kehidupan yang lestari. Dalam Matlamat Pembangunan Lestari 2030, tindakan iklim adalah Matlamat Pembangunan Lestari ke-13 yang menyarankan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesan keburukannya. Laporan Global Risk Report 2020 dan Forum Ekonomi Dunia turut meletakkan kegagalan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai ancaman paling utama dihadapi dunia masa kini. Malahan, laporan terbaru IPCC menegaskan perubahan mendadak pada kadar segera perlu dilakukan untuk menangani isu pemanasan global dengan menurunkan kandungan gas rumah hijau dan dalam atmosfera. Kesan negatif perubahan iklim tidak dapat dielakkan lagi sehingga beberapa abad akan datang, dan tindakan mitigasi yang diambil hanyalah bertujuan untuk mengurangkan impak fenomena tersebut. Bagaimanapun, sekiranya tidak langsung langkah mitigasi dilaksanakan, sistem semula jadi bumi tidak akan mampu untuk menyesuaikan dengan kesan perubahan iklim. Pada peringkat ini, sebarang tindakan adaptasi yang diambil akan melibatkan kos sosial dan ekonomi yang amat tinggi. Selain itu, antara langkah terpenting yang paling utama adalah mendesak komuniti global mengamalkan cara hidup yang lestari atau alam mesra. Perubahan teknologi menerusi inovasi terbaharu yang lebih mesra alam perlu dilaksanakan bagi menggantikan kependekan teknologi sedia ada untuk mengurangkan pencemaran gas rumah hijau. Untuk mengatasi masalah itu, usaha mengenangi pemanasan global perlu dilakukan secara lebih agresif. IPCC mencadangkan beberapa langkah, antaranya pengurangan pelepasan gas karbon dioksida sebanyak 45% menjelang 2030 daripada tahap yang direkod pada tahun 2010. Oleh itu, setiap individu antara lain digalakkan berjalan atau berbasikal bagi jarak dekat serta menggunakan perjalanan udara bagi urusan perniagaan, berkomunikasi melalui sidang video, mengurangkan penggunaan plastik dan menanam lebih banyak pokok. Walaupun pengurangan gas rumah hijau tidak sampai 1%, peranan kita dalam menangani pemanasan global tetap penting dan kita berterima kasih kepada komitmen kerajaan mengurangkan pelepasan karbon kepada 40% menjelang tahun 2020. Dasar perubahan iklim negara akan terus dijadikan panduan dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam perancangan dan pelaksanaan program pembangunan dan proses membuat keputusan, menggalakkan pertumbuhan ekonomi secara lestari dan pembangunan insan, serta pemulihan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Azwatul karena memberikan penutup mini webinar kita dengan sangat menarik. Maka berakhirlah mini webinar kita pada kali ini dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.